أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi di dalam bab yang menjelaskan tentang apa kita dapat bila kita beramal. Itulah dia. Apa kita akan dapat bila kita beramal. Jadi yang pertama kita dapat seperti mana yang ada dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf ini ialah mahabbatullah, kasih kepada Allah. Jadi artinya benda yang nak kita cari dapatkan sekarang ialah perasaan kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yang kita dah baca doa dia selalu sebut tu, Allahumma rzuqni hubbak. Ya Allah, ya Tuhanku, rezekikanlah kepada aku ni perasaan kasih kepada Engkau. Wa hubba man ahabbak, dan perasaan kasih terhadap orang-orang yang kasih kepada Engkau. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik, dan perkara-perkara dan kasihkanlah, timbulkanlah perasaan kasih aku terhadap apa-apa saja yang boleh mendekatkan aku kepada kasih kepada Engkau. Waj'al hubbaka, dan jadikanlah perasaan kasih kepada Engkau tu ya Allah ahabba ilayya, lebih kasih ia kepada aku minal ma'il barid, daripada air sejuk. Itulah doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita sebut doa macam tu? Sebab perasaan kasih ini bukan terjadi dengan sendirinya. Dia adalah anugerah daripada Allah. Jadi Allah akan menganugerahkan perasaan kasih ini kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Samalah macam petunjuk juga. Kalau petunjuk pun ikut kehendak Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Jadi segala-galanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak menagih kasih daripada Allah Taala tadi, kita kena buatlah sesuatu. Pertama langkahnya dulu kita dah baca, ikut Nabi, ikut apa Nabi buat. Barulah insya-Allah Tuhan akan beri anugerah. Itu langkah dia. Yang di mana Allah telah beritahu dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, kata olehmu ya Muhammad, in kuntum, jika kamu semua, tuhibbunallah, kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka naklah kamu ikut aku. Walaupun ini ayat Quran, tapi Allah Ta'ala menggambarkan seolah-olah Nabi kata, ikut aku. Jadi ikut Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Tuhan akan mengampunkan dosa-dosa kamu.
Jadi langkah dia untuk dapatkan mahabbatullah ini ialah ikut Nabi. Ikut Nabi itu bukan maksud ikut ke hulu ke hilir. Artinya apa yang Nabi buat dulu, kita buatlah macam dia buat. Nabi beribadat, kita juga ikut Nabi beribadat. Nabi bangun malam, kita ikut Nabi bangun malam. Nabi berkhalwat di Gua Hira, kita juga harus berkhalwat di tempat yang sesuai dengan kita. Itu maksudnya. Nabi berzikir, kita juga harus berzikir. Nabi taubat 100 kali satu hari, kita juga harus taubat macam Nabi 100 kali tiap-tiap hari. Bahkan kita harus buat lebih, sebab Nabi taubat bukan kerana dia berdosa. Tapi kalau kita taubat daripada dosa, berbeza sangat. Jadi kalau Nabi taubat bukan daripada dosa 100 kali sehari semalam, maka kita harus tingkatkan, bukan 100. Boleh jadi 200, 300 dan mungkin 1000 tiap-tiap hari. Inilah yang maksudkan. Tujuannya nak dapatkan kasih, perasaan kasih kepada Allah Ta'ala itu. Sebab perasaan itu Tuhan yang menganugerahkan kepada kita semua. Okey. Seterusnya muka surat yang sedang kita baca ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghzukum min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillah. Nabi bersabda, Nabi kata, ahibbullaha, naklah kamu kasih kepada Allah. Jadi walaupun perasaan kasih itu belum sampai lagi, tapi cuba kita timbulkan dalam hati kita tu perasaan kasih kepada Allah. Kenapa pula? Kata Nabi, kenapa pula kita harus kasih kepada Allah? Lima yaghzukum, 5 bagi perkara atau sebab yang dia beri kita makan. Ya, itu maksudnya memberi kita nikmat. Min ni'amihi, daripada nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni, dan naklah kamu kasih kepada aku, kata Rasulullah pula, bihubbillah, dengan kasih kepada Allah. Jadi maknanya Nabi kita suruh kita naklah kita timbulkan rasa kasih kita semampu boleh kepada Allah, kerana dia telah memberi kita nikmat yang sangat banyak. Itu maksudnya. Dan nak juga kasih kepada aku. Dengan sebab kasih kepada Allah tadi, naklah kamu kasih pula kepada aku. Jadi ada 2 perkara yang harus kita berikan kasih kita dalam hidup ini. Yang pertama, kasihilah Allah. Yang kedua, kasihilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain, Nabi menyebut tentang kasih ini, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu itu sehingga kamu mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada yang lain-lain. Baru sempurna iman kita. Jadi kita naklah kasih kepada Allah dan Rasul lebih daripada kita kasih kepada benda yang lain. Banyak benda yang kita kasih dalam hidup ini, kasih kita naklah lebih daripada itu. Baru iman kita dikira sempurna. Itu maksudnya. Penjelasan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan berita gembira kepada golongan muhibbin atau
orang yang berkasih sayang dengan kebersamaan atau ma'iyah bersama kekasih mereka. Jadi artinya ini adalah berita gembira daripada Nabi mengatakan kepada golongan muhibbin. Muhibbin ni golongan orang-orang yang mengasihi. Muhibbin orang yang mengasihi atau orang yang berkasih sayang dengan kebersamaan ma'iyah bersama kekasih. Maknanya bila kita kasih dengan sesuatu, maknanya kita seolah-olah bersama-sama dengan benda yang kita kasih. Kalau kita kasih kepada dunia, maknanya kita bersama-sama dengan dunia. Itu maksud tu. Jadi kalau kita kasih kepada Allah, maknanya kita bersama-sama dengan Allah. Dan bersama ni bukan duduk dekat, maknanya dekat di hati. Itu maksudnya. Kalau kita kasih kepada Rasulullah, Rasulullah itu dekat di hati. Dekat pun bukan makna dekat macam yang kita fikir, tapi dekat atas makna maknawiyah, pada makna, pada maknanya dekat. Itulah dia golongan muhibbin. Jadi kita bila Tuhan dah beri perasaan kasih itu, mudah-mudahan kita termasuklah golongan muhibbin. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Rawa Anas radhiyallahu anhu, Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan, anna rajulan, bahawa seorang lelaki, sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam matas sa'ah. Ya Rasulullah, seorang lelaki datang kepada Nabi dan bertanya, matas sa'ah ya Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat itu wahai Rasulullah? Nabi jawab, ma a'dadta laha. Qala ma a'dadtu laha min kasiri salatin wala shamin wala sadaqatin walakini uhibbullaha wa rasulah. Qala anta ma'aman ahbabta. Itu ajim dia salah tu, ahbabta. Qala Anas, faqulna wa nahnu kadzalik. Qala na'am. Fafarihna biha farhan syadid. Jadi kata Anas radhiyallahu anhu, dikatakan seorang lelaki telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah kiamat wahai Rasulullah? Jawab baginda, apakah amalan yang engkau sediakan untuk menghadapi kiamat itu? Dia tanya, bila kiamat? Apa amalan kau nak siap untuk kiamat itu apa? Jawab lelaki tadi, aku tidak bersedia untuk menghadapi hari kiamat itu dengan banyak salat, banyak berpuasa, dan tidak pula dengan banyak bersedekah. Nak menghadapi kiamat ni, semayang pun, salat pun kurang, puasa pun kurang, sedekah pun kurang, kata lelaki inilah. Akan tetapi aku amat mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Sabda baginda, engkau bersama orang yang engkau cintai. Anas berkata, kami bertanya, adakah kami sedemikian? Kata Anas bertanya Nabi pula. Jawab Nabi SAW, ya benar. Maka kami terlalu gembira dengan jawapan tersebut. Jadi makna di sini, jadi benda yang besarnya, salat itu kewajipan kita terhadap Allah Ta'ala. Puasa ini juga adalah kewajipan kita.
Bersedekah ni makna zakat juga adalah kewajipan kita kepada Allah. Tuhan perintah kita buat itu. Jadi kita kena salat, kena puasa, kena keluarkan zakat. Itu kewajipan. Tapi ada lagi sesuatu yang lebih besar daripada itu, ialah kita naklah kasih kepada Allah dan Rasul. Jadi bila lelaki tadi bertanya, dia tanya bukan soal kasih, soal solat yang lelaki tanya. Dia nak tanya tentang bila kiamat berlaku. Jadi Nabi jawab soalan dia, kamu nak tanya pasal kiamat, persediaan kamu ada ke belum? Jadi lelaki tadi, aku tak adalah persediaan yang banyak. Solat pun macam biasalah, puasa pun macam biasa, zakat pun macam biasa. Jadi apa yang kamu ada selain daripada mendirikan salat, puasa dan zakat? Saya ada perasaan kasih yang amat sangat terhadap Allah dan Rasulnya. Itulah yang saya ada sekarang ni, kata lelaki itu. Jawab Nabi, orang yang kasih kepada Allah tu dia akan bersama-sama dengan Allah. Itu yang paling baik. Macam itu jawab dia. Jadi bila Rasulullah jawab macam tu, Anas pun tanya pula, jadi kami ni macam mana Rasulullah, sama ke? Sama. Ya, benar, sama. Jadi siapa saja mengasihi Allah, dia akan bersama-sama dengan Allah. Yang mengasihi Rasul akan bersama-sama dengan Rasul. Maknanya selain daripada kita beribadat, inilah yang satu daripadanya yang menjamin kita mendapat balasan baik di sisi Allah di akhirat nanti. Jadi sebab itulah carilah perasaan kasih ini supaya kita akan selamat di akhirat besok. Dan yang boleh mendatangkan perasaan kasih ini Allah sahaja. Jadi kalau dah Allah sahaja yang boleh memberikan perasaan kasih ini kepadanya, kita kenalah menghampirkan diri kepada Allah. Kasihilah Allah, kita kasih dulu. Buatlah macam mana baik, taat, berikanlah seluruh ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul. Mudah-mudahan satu hari Tuhan akan campakkan perasaan kasih itu kepada kita. Itulah dia. Kalau kasih kepada Allah itu dah datang, sebenarnya tak ada apa lagi benda yang menakutkan kita dah. Kita akan berada dalam keadaan gembira yang aman sangat bila kita dah kasih kepada Allah. Contoh, bayangkan masa kita remaja dulu, semasa kita setengah Tuhan beri suatu masa keadaan ada perasaan kasih kepada seorang wanita dan wanita kasih kepada seorang lelaki dulu. Jadi bila kita kasih kepada seorang wanita, kita tidak ada lagi rasa takut apa-apa. Janji nak pergi ke rumah dia, contoh, lalu dekat satu batang pokok namanya pokok beringin, berantu, tapi tak takut pun lalu di bawah pokok beringin demi orang yang kita kasih. Macam tu lah kerti dia. Jadi tak takut langsung. Balik kan baru takut, masa pergi tak takut. Itulah contohnya bila kita dah kasih ni. Itu baru kasih kepada orang. Ini kalau kasih kepada Allah, tak ada siapa lagi yang boleh, tak ada siapa lagi yang boleh menahan kita dah. Dan kita tak akan takut kepada sesiapa pun. Itu satu. Kalau kita kasih kepada Allah ni pula, satu lagi hikmah dia dalam kitab kita baca ialah bila kita kasih kepada Allah, makhluk Allah Ta'ala ni akan kasih pula kepada kita. Kan hebat. Kesan daripada kita kasih kepada Allah, makhluk akan kasih kepada kita. Kalau tidak, masakan kita pernah dengar cerita seorang wali Allah yang bergerak, yang musafir dari satu tempat ke satu tempat. Sampai suatu malam dia dah tak ada tempat nak tidur lagi. Dia numpang tidur di kawasan church.
Dalam kawasan church ini pula ada dia pula harimau. Jadi dia jumpa dengan tuan yang jaga dia tu, dia nak numpang tidur. Kata tuan jaga church tu, jangan tuan, sini ada harimau. Tak apalah, benarkanlah saya numpang tidur semalam. Yelah, tidurlah. Jadi orang macam tu dah fikir dah, pagi besok tinggal mayat lah orang ni. Dia dah beritahu jangan tidur, ada harimau. Tapi dia nak juga tidur, tidurlah. Jadi pagi besok penjaga church tu besok tengoklah, nak tengok apa jadi kepada orang yang tidur di dalam kawasan tu tadi. Apa yang didapati ialah harimau tadi bukan makan orang tu, dia jaga orang tu. Dia 3 ekor harimau tu, 3 penjuru, ngadap ke sana ke sini dan ke sana ke belakang. Maknanya seolah harimau tu bercakap, seolah-olah jangan usik orang ini, usik kamu maut. Jadi pasal apa? Dia kasih kepada Allah, jadi menjadikan harimau dikasih kepada orang itu. Macam itulah contoh. Jadi yang si lelaki wali Allah yang kasih kepada Allah ni pun, dia memang tak takut pun kepada harimau. Yang dikasih kepada Allah dan tak takut kepada sesiapa pun. Begitu juga bila kita dah kasih kepada Allah ni, bukan hanya harimau, hantu syaitan pun dia tak dekat dengan kita. Jadi kalau dalam bahasa tenteranya, bila kita dah ada kekuatan kasih dan ingat kepada Allah Ta'ala tu, itu menjadi satu dipanggil deterrent. Deterrent. Kita kelihatan kuat, kelihatan gagah, orang lain tidak boleh usik kita lagi. Itu deterrent dalam istilah bahasa tentera lah. Macam Amerika tak berani nak serang Rusia. Kenapa? Kerana Rusia kelihatan mempunyai tentera yang kuat. Rusia pun tak berani nak serang Amerika kerana dia nampak Amerika itu lebih kuat. Sebab itu Rusia tidak pernah serang Amerika. Kalau dia nak perang pun bukan berperang lawan dia sama dia. Dia berperang antara Amerika dengan Rusia di negeri orang. Jadi dia tak kena apa-apa. Itulah maksud deterrent. Itu deterrent dalam dunia. Ini kalau deterrent yang ada pada kita ni tadi, apa yang ada pada kita, kasih kepada Allah. Apa yang ada pada kita, kita mesti ada sifat banyak berzikir. Ini adalah deterrent. Jadi boleh menghalang daripada gangguan-gangguan dunia, gangguan syaitan, gangguan binatang buas dan sebagainya. Jadi inilah fafarihna biha farhan syadida, maka kami berasa gembira, kata Anas bin Malik, dengan sebab kisah orang bertanya tadi, dengan kegembiraan yang sangat-sangat. Itu maksudnya. Hadis tentang mahabbah amat banyak. Hadis tentang mahabbah, tentang kasih kepada Allah dan Rasul ini amat banyak. Kesemuanya menunjukkan tentang betapa besar dan tingginya kelebihan serta kesan mahabbah. Jadi mahabbah ni mempunyai kesan yang sangat besar kepada kita. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum, radhiyallahu alaihim, benar-benar mempunyai mahabbatullah dan Rasulnya, mereka telah mencapai kemuncak kesempurnaan iman. Jadi mahabbah yang sebenar-benarnya tadi telah menyebabkan dia mencapai kesempurnaan iman, akhlak serta pengorbanan yang tinggi. Kemanisan mahabbah melupakan mereka akan kepahitan ujian dan kedahsyatan cubaan, sekaligus membawa mereka mempertahankan mahabbah dengan mengorbankan jiwa, raga, harta benda dan segala kekayaan pada jalan kekasih. Moga mereka beroleh keredaannya atau pencerahan dia lah. Jadi bila kita dah ada kasih kepada Allah Rasul yang tinggi,
kita akan sanggup melakukan apa sahaja demi meninggikan kalimah Allah. Umpama zaman dulu orang perang sabilillah. Perang sabilillah ni ialah membunuh atau dibunuh. Memanglah kalau kita membunuh, orang akan mati. Kalau kita kena bunuh, kita akan mati. Tapi sebelum kita mati, kita kena dengan benda tajam, pedang, panah, lembing kena badan kita. Memanglah sakit. Kita dapat bayangkanlah. Memang takut nak menghadapi semua ini sebenarnya. Tapi bila perasaan kasih sayang kita tinggi terhadap Allah Ta'ala, apa nak jadi, jadilah. Saya akan terus berjuang biar ketitisan darah yang terakhir demi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Dan orang yang berani berperang tu pula bukan berani saja. Allah yang telah beri dia perasaan berani itu. Sebab kita manusia ni ada rasa takut dan ada rasa berani. Jadi kalau Tuhan timbulkan rasa berani dengan kita tadi, kita memang tak ada takut, terus marah dan marah dan marah. Tapi kalau Tuhan timbulkan rasa takut dalam hati kita, memang tak beranilah. Tak berani pergi perang. Pasal takut. Kenapa takut? Pasal mahabbah tu tak ada tadi. Itu sebabnya. Itu sebab dalam Islam dulu, perang-perang zaman Nabi dulu, zaman sahabat perang, Tuhan beri perasaan berani itu kepada tentera-tentera Islam. Dan Tuhan berikan perasaan takut kepada tentera-tentera kafir. Ini rahsia menang dan kalah dalam perang zaman dulu. Jadi tentera Rom, tentera Parsi dulu, Allah Ta'ala jadikan hati-hati orang Rom dan Parsi dulu dalam keadaan takut dengan umat, dengan tentera-tentera Islam. Sehingga orang-orang Parsi Rom ini dirantai kaki mereka oleh raja mereka supaya mereka tidak lari daripada medan perang. Bila dah kena rantai kaki itu, lagilah tak boleh bergerak. Sampai macam tu sekali. Kerana dia tahu tentera dia akan lari. Jadi rantai. Lagi senang orang Islam pancung dia. Tapi dan Tuhan beri pula orang Islam tu rasa berani yang teramat sangat. Tak takut langsung. Itu dia terkenal. Kalau kita dengar baca sejarah Islam, kita dengar nama-nama besar seperti Khalid bin Al-Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal tu punyalah, dan lain-lain, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Semua tokoh-tokoh pejuang-pejuang awal dulu memang sangat berani, sangat gagah. Dan Tuhan beri pula beberapa kelebihan kepada orang tu. Ini semua pasal kasih mereka kepada Allah. Macam Sayyidina Ali bin Abi Talib, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada dia, selain daripada kehebatan hati dia, kuda yang Tuhan beri kepada Sayyidina Ali itu memang kuda yang sangat hebat, agak paling laju lagi daripada lain-lain kuda. Nama kuda Sayyidina Ali itu ialah Duldul Jabarut. Saya ingat lagi lama dulu lah. Nama kuda dia Duldul Jabarut. Nama kuda dia memang amat tangkas. Dan Ali juga ada pedang dia. Pedang itu pun sangat hebat. Nama pedang dia Zulfaqar. Zulfaqar nama pedang dia. Duldul Jabarut nama kuda dia. Sampai siap. Inilah dia pasal kesan daripada kasih kepada Allah yang teramat sangat, kasih kepada Rasulullah yang teramat sangat. Jadi inilah yang nak kita dapatkan, yang nak kita cari di hujung-hujung usia kita sekarang ni. Jadi janganlah kita duduk diam-diam sonok-sonok. Tidak. Salat ini setakat salat lah, kewajipan. Mahabbah ni lain. Jadi nak dapat mahabbah, anugerah tadi, kita kena
mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ingat nama Allah, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Pagi, petang, siang, malam. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah banyak-banyak nama Tuhan kamu pagi-pagi dan petang-petang. Banyak-banyak sebut. InsyaAllah. Jadi bila kita buat ya, yang menentukan Allah Ta'ala. Macam itulah. Bila dah ada perasaan kasih tu, memang tak ada lagi. Sekarang ni katalah kita sekarang ni takut dengan kematian yang pasti akan datang kepada kita. Memang takut. Fikirlah, nyawa tercabut daripada badan, memang takut dan memanglah sakit. Nabi kata memang sakit. Macam kambing dibuang kulit hidup. Begitulah beratnya kematian. Tapi bagi orang yang dah kasih kepada Allah, dia lupa segala-galanya. Dia tak ada sakit tu, dah tak ada dah. Yang pasal apa? Perasaan kasih tadi boleh melupakan yang lain-lain. Itu cerita dia. Jadi nak macam mana kita nak melupakan yang lain? Melainkan dengan kasih yang mendalam kepada Allah. Barulah insya-Allah. Mudah-mudahan carilah, dapatkanlah mahabbatullah dengan kaedah-kaedah yang sedang kita belajar sekarang ini. Pada hakikatnya Islam itu adalah amalan. Pada hakikatnya Islam itu adalah amalan, taklif dan hukum hakam. Okey, bila sebut Islam, apa yang ada dalam tu ialah amalan. Jadi amalan ni umum. Amalan ni yang berbentuk zahir dan yang berbentuk batin. Amal yang zahir tu yang nampak dipandang oleh mata, macam solat, macam puasa, zakat, haji, umrah. Itu amalan yang nampak kita pandang. Ada amalan lagi tak nampak dipandang, itu hati. Amalan hati. Jadi amalan hati tak nampak. Seperti kita zikrullah dalam hati kita tu. Perasaan kasih juga kepada Tuhan tadi, itu juga adalah amalan. Dan banyak amalan rohani ini. Taubat hati. Semua kerja hati. Taubat adalah kerja hati. At-taubah sa'yun min masa'il qalb, kata Imam Ghazali. Taubat adalah satu daripada kerja-kerja hati. Jadi artinya itu amalan. Taklif ini makna Tuhan beratkan kita supaya buat itu dan buat ini. Itu taklif. Umpamanya sekarang ni kita dah ditaklif Tuhan dengan salat. Bila kita naik sampai umur kita 15 tahun, maka kita dikira umur taklif. Masa itulah kita wajib sembahyang, wajib berpuasa. Umur 15 tahun lelaki. Itu taklif lah tu. Taklif ni isim masdar daripada kallafa. Tapi orang selalu panggil mukallaf. Mukallaf tu yang diberatkan, sama makna. Dan terdapat dalam Islam ni hukum hakam. Hukum hakam ni lebih melihat kepada ilmu fiqh. Ini apa hukum dia, ini apa hukum dia. Dan fiqh dan juga tasawuf, ada dua situ. Ada dalam tu hukum-hukum. Ini halal, ini haram, ini makruh. Ruhnya adalah mahabbah. Jadi kalau dah Islam itu amalan taklif dan hukum hakam, ruhnya mana? Ruhnya adalah mahabbah. Bila ruh tu kunci dia lah, isi dia mahabbah. Jadi kena amalan tu kena ada, dan dalamnya ada mahabbah. Amalan tanpa mahabbah merupakan gambaran jasad yang tiada penghidupan padanya. Kalau kita ada ibadat tiada mahabbah, kata dia, seolah-olah
ada hidup, ada jasad tapi tidak bernyawa. Itu arti dia. Ada jasad tapi tidak bernyawa. Apa maknanya? Jasad ada tapi tak bernyawa. Itulah dia mayat lah tu. Berjalan puluh kili, itu dia mayat berjalan. Jadi janganlah sampai digambarkan penulis ini sebagai mayat berjalan. Jadi kena ada kasih kepada Allah. Jadi macam mana nak datangkan kasih itu balik? Jawab, sebutlah nama Allah. Macam dulu saya dah sebut, katalah dalam solat tadi, macam mana kita mengelakkan supaya kita jangan merayau-rayau dalam solat tadi. Bulat hati kepada Allah 10 minit atau setengah jam sebelum kita sembahyang tadi, naklah kita berzikir la ilaha illallah atau Allah 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 setengah jam, 10 minit pun boleh, kurang-kurangnya. Kalau kita 10 minit sebelum salat ni kita berzikir, insya-Allah sepanjang kita salat tadi kita akan terus berzikir macam kita berzikir sebelum salat. Itu dia hikmah dia. Kalau kita termasuk tu salat dia, tu biasanya merayau lah kita. Ini benda ni dipesankan oleh seorang wali Allah, seorang ulama besar di Tarim, di Yaman Selatan, namanya Habib Umar nama dia. Jadi Habib Umar, saya dengar dia bercakap dalam kuliah-kuliah yang dia mengajar masa saya pergi ke Tarim sejak dulu. Itu dia. Hendaklah kamu berzikir sekurang-kurangnya 10 minit sebelum salat. Insya-Allah dalam salat nanti anda tidak akan merayau-rayau keluar, kata dia. Dan memang betul, saya dah buat, dah praktikkan, memang betul. Sebab tu jangan terus solat. Nak solat tu terus solat Allah. Itu kan macam-macam lah jadi dia. Kalau tidak masih berdiri, itulah masa dah pendek. Tadi zikir juga. Tak banyak, bukan tak banyak, tak sikit banyak. Bukan tak banyak sikit, tak sikit banyak. Buat insya-Allah. Dan berbagai-bagailah cara kita sendirilah. Kita yang kita tahu tentang diri kita, dengan macam ni kita boleh dapat, kita buat. Sebab yang mendatangkan mahabbah. Kira ya? Okey. Tajuk kecil, sebab yang mendatangkan mahabbah. Yang mendatangkan mahabbah ni Allah Ta'ala, tapi ada musabab ni. Jadi musabab ni kita kena ambil tahulah. Pasal kita nakkan kasih tu. Yang ini insya-Allah kita akan bincangkan pula minggu depan. Okey, itu saja untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.